Dengar tak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Jadi malam ni kita ulangi yang semalam. Semalam ni ada yang kekurangan dengar. Jadi malam ni kita ulangi yang semalam. Malam ni dah dengar. Semalam ni ada yang kekurangan. Kita ulang balik malam ni. Malam ni lewat sikit kerana ada orang datang ke rumah ni, mari ke rumah. Lewat sikit hari ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad daraini amin. Berkata Al-Fudail ibn Iyad. Ni Fudail ibn Iyad berkata, siapa-siapa tiada beramal kerana manusia, tiada beramal yakni tiada buat amal. Bersatu lagi bahasanya yakni tinggal amal kerana manusia, iaitu tiada amal kerana manusia, tinggal buat amal kerana manusia, riya, iaitu riya. Melihat ke orang tu, itu ada riya dalam. Kita tinggal pun kerana Allah, bukan tinggal kerana orang melihatkan kita. Apabila kita rasa orang tu dah melihatkan kita ramai, kita pun tak semayang lah, masalah. Semayang sunat lah, bukan semayang fardu. Dan siapa-siapa beramal kerana manusia, iaitu beramal kerana manusia ni syirik. Beramal kerana manusia, yakni berbuat amal itu kerana manusia, itu dikatakan syirik. Tu. Bermula ikhlas, iaitu ikhlas bahawa disembuhkan oleh Allah akan engkau daripada keduanya, daripada riak dan syirik. Tu disembuhkan, dihilangkan penyakit itu. Penyakit besar tu penyakit riak dan syirik ni. Riak buat amal orang tengok, syirik bersekutu dengan Allah Ta'ala. Dalam hal kita buat amal tu, kita buat kerana manusia tu suruh kita ke masalan, tu kita buat kerana dia, maka itu syirik. Syirik apa? Syirik khafi, bukan syirik jali. Syirik khafi. Tu ingat baik tu. Sebagaimana riak memperlihat-lihatkan amalan itu. Dalam lingkungan tu dikatakan tafsir bagi riak. Sebagaimana riak, apa riak? Memperlihat-lihatkan amalan itu. Menghapuskan akan pahala seorang.
maka menghapuskan pula akan pahala seorang sum'ah, oleh sum'ah. Apa sum'ah? Tafsir bagi sum'ah, memperdengar-dengarkan amalan itu. Memperdengar-dengarkan amalan macam mana? Macam ni, yakni ini tafsir bagi sum'ah. Tafsir bagi sum'ah ni, yakni bahawa diperbuat oleh seorang akan amalan ketika seorang diri. Masa dia buat amalan, dia buat seorang diri, dia sembahyang tahajud, dia buat sumbangan, dia bagi khairat. Nah, buat tu buat ni, buat seorang diri. Kemudian diberitahukan oleh seorang akan amalan itu. Diberitahu kepada orang lain. Jadi nak duk tak boleh. Hati dia tu nak duk tak boleh, nak duk tak sedap. Nah, orang ni apabila tidak ada ikhlas kerana Allah ketika dia buat amal tu seorang diri ya, tapi dia tu duduk tak sedap, rasa pun penuh dalam perut ni, ada satu benda tak keluar. Apa dia bagi tahu kat orang, rasa pun hingga dia, rasa pun sedap dia. Tapi dia tak tahu kata amalan dia dah bagi tahu kat orang tu, amalan tu semua dah dibinasakan. Itu sudah binasakan amalan tu tadi tu. Maka ini ingat baiklah. Banyak orang macam ni. Suka bagi tahu amal kepada orang. Malaikat kita bagi tahu kepada guru supaya nak membetulkan amal kita ni adakah salah atau silap. Nah, kerana ada satu orang masa belajar hari itu adalah seorang nega. Dia seorang bernega. Kemudian dia datang satu hari jumpa pada tuan guru. Dia bagi tahu dulu guru, ya Syekh, hey tuan guru, ambo nak tanya so. Jadi ambo ni semalam, malam lepas, malam kemarin, ambo semayang lepas isyak, sudah semayang isyak, lepas tu ambo semayang sunat. Maka semayang sunat ni sedap sungguh. Sedap sungguh. Maka guru tanya dia, sedap macam mana lu? Maka dia jawab tu, dengan nasi tu sedap dia lagi. Maka saya tu duduk dengar dia bagi tahu ada guru tu. Orang kita ada ke sembahyang lebih sedap pada nasi, lebih sedap pada makan lagi. Dia kata sedap sungguh, dengan makan nasi tu lebih sedap semayang ni lagi. Hingga yang semayang lepas isyak tu semayang sampai pukul 3 malam. Maka mari terasa dalam hati kata, aku ni nafsu kau. Semayang daripada lepas isyak sampai pukul 3 malam. Masih sedap lagi semayang dia. Dia semayang tak berputus-putus, ambil lepas isyak daripada sampai pukul 3 malam. Maka dia takut terasakan hati dia semayang tu jadi nafsu, bukan jadi amal ibadat. Pasti tidak ada kepuasan, tidak ada puas, tidak sejemu dalam amal ibadat. Dia pun berhenti tidur. Datang pula malam esok hari, dia semayang macam tu pula, macam malam pertama tu. Tapi apabila semayang macam malam pertama, tak dapat kemanisan. Dah habis kemanisan. Macam biasa, rasa penat, rasa jemu, rasa puas. Kemudian tanya guru, tuan guru, apa makna macam tu? Adakah semayang saya pada malam tu nafsu? Adakah hak diri sendiri? Atau hak Allah Ta'ala bagi? Maka kata guru pada dia, kata, mu berhenti buat apa? Kenapa kau berhenti? Semayang yang Allah Ta'ala nak bagi dah seorang kemanisan tu memanglah payah sangat dah. Kadang-kadang umur 40-50 tahun tak dapat lagi kemanisan semayang. Tapi kamu dah dapat, itu pemberian pada Allah. Kamu berhenti lah. Kenapakah kau berhenti? Maka jawab tak, aku takut jadi nafsu, jadi syaitan. Lalu tak aku berhenti. Selepas pada malam tu tak dapat pada hari. Tak pernah dapat. Maka bagi tahu macam tu, adakah masuk dalam sum'ah? Itu tak masuk dalam sum'ah. Kerana dia bagi tahu ada guru supaya guru hubungkan, bagi pengajaran ke bagi dia, mengajarkan bagi dia. Tapi dia kata selepas pada malam tu, aku tak pernah dapatlah semayang sedap macam tu. Dia kata semayang aku lebih sedap pada makan nasi lagi. Masya Allah, ini amalan. Begitulah ni kita buat amal ketika seorang diri.
Tiba-tiba kita bagi tahu ke orang ramai. Maka itu dikatakan sum'ah. Tu. Diberitahu sungguh pun diberitahu, tetapi bukan kerana diikut oleh orang lain. Tetapi bukan kerana diikut oleh orang lain. Jadi bermakna kalaulah dia bagi tahu ke orang supaya orang diikut tu, itu tak apa, tak masuk dalam sum'ah. Semacam dia jadi pemerintah, dia jadi imam, dia jadi guru, dia bagi tahu ke orang supaya orang tu ikutkan dia, itu tak apa, bukan sum'ah. Ini semata-mata dia bagi tahu dengan bangga dia tu. Bukan dia niatkan bagi orang ikut dia tu, tak. Itulah dikatakan sum'ah. Jaga amal baik. Berkata Nabi SAW, siapa-siapa yang memperdengarkan amalan siapa-siapa, maka Allah Ta'ala mendengarnya. Nya Allah. Dan siapa-siapa memperlihatkan amalan siapa, maka Allah melihatnya. Nya Allah. Buah amalan pun tak apa tu. Maka Allah Ta'ala mendengarnya amalan siapa-siapa itu. Dan siapa-siapa memperlihatkan amalannya oleh siapa-siapa, maka Allah melihatnya amalan siapa-siapa tadi. Tu ingat baik tu. Ni. Ni satu masalah. Kita bagi tahu ke orang, ingatlah amalan kita tu. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Tak payahlah kita bagi tahu ke orang. Tak payahlah macam mana sekalipun. Tu. Nak tahu suara jelas kan belum? Suara jelas? Jelas nak? Ni ulangi hak semalam ni. Malam ni hujan sini ni. Oh, sini hujan kuat ni. Ni kita ulang hak semalam. Malam ni. Katanya Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu dengan segala niat-niat. Sesungguhnya sah segala amalan-amalan itu bergantunglah ia dengan niat-niat. Adalah amalan jadi kehendaki dalam perkataan ini. Adalah amalan jadi kehendaki dalam perkataan ini, yakni perkataan innamal a'malu binniyat, yaitu amalan jadi kehendaki dalam perkataan ini segala amalan taat, dan bukan amalan yang harus. Amalan harus tidak masuk amalan taat sahaja. Itu amalan jadi kehendaki dengan niat. Tu. Adapun amalan harus ni, amalan harus ni tak perlu pada niat. Bahkannya amalan harus ni kita nak menjadikan ibadat, nak jadikan taat, itu pun boleh. Perlu ada niat juga. Semacam kita makan, niat kita untuk menguatkan akan ibadat pada Allah Ta'ala. Maka begitu dikatakan tak ibadat makan kita. Kita qada hajat, masuk tandah, kita ingat nak ibadat. Selepas pada kita qada hajat, kita nak semayang, nak tu, nak ni, maka itu dikatakan ibadat juga tu. Kita pakai pakaian, sama juga. Kita niat tutup aurat jadi ibadat. Asalkan pakaian itu, kita pakai pakaian harus je. Kalau kita pakai tidak ada apa-apa, semata-mata pakai itu harus. Pakai. Menutup aurat tu wajib. Menutup aurat tu wajib. Maka kita pakai pakaian tu, kita niat menutup aurat, maka boleh pahala kat situ. Tu dia. Berkata Al-Haris Al-Muhasibi, adalah ikhlas itu tiada masuk pada amalan yang harus. Amalan harus tak masuk. Ikhlas. Pasal apa? Kerana ia ikhlas, kerana ia amalan yang harus ni tiada bernama ibadat. Apabila tiada bernama ibadat, maka tak perlukan pada ikhlas.
dan tiada pula membawa kepadanya kepada ibadat. Amalan yang harus ni. Dan tiada pula amalan yang harus itu membawa kepadanya kepada ibadat. Misal amal yang harus memperbuat rumah batu yang besar-besar, tetapi tiada mengandungi suatu cadangan atau maksud. Dalam hal buat rumah besar-besar tu, tidak ada cadangan dalam agama. Tidak ada cadangan, tidak ada maksud dalam buat rumah batu besar-besar. Itu dikatakan harus. Tak perlukan pada ikhlas. Buatkanlah. Tapi apabila lah kita ada cadangan, ada maksud dalam hal kita buat rumah besar-besar tu, maka itu kata ibadat juga. Kita buat tempat semayang rumah kita, kita buat tempat tetamu, kita buat tempat rehat orang datang, kita siap-siap dia bagi dia. Tu. Jadi faedah pula kat situ. Adapun apabila diperbuatnya seorang suatu bangunan. Pasal apa berbuat itu? Supaya dijadikan masjid, pejabat, masjid pejabat, office, tempat kerja dan lain-lain sebagainya. Ada lain-lain seperti surau. Surau. Buat di surau, buat tempat musalla, musalla tempat semayang. Buat tempat kerja. Tu, buat tempat kerja apa gitu ini. Maka iaitu diperbuat suatu bangunan supaya dijadikan masjid, pejabat dan lainnya. Maka iaitu diperbuatnya suatu bangunan supaya dijadikan masjid, pejabat dan lain itu ibadah. Dan disuruh perbuatnya suatu bangunan macam tu. Dan disuruh memperbuatnya suatu bangunan. Dan tiadalah masuk ikhlas itu pada perbuatannya haram. Seperti berjudi, berzina, bercuri, itu tak perlu ada ikhlas. Atau makruh, seperti merokok, makan budu, makan petai. Tu. Seperti orang yang menilik kepada suatu yang terlarang meniliknya suatu. Ini misal lagi perbuatan yang haram. Seperti orang yang menilik sesuatu yang terlarang menilik, yang terlarang meniliknya suatu. Tu. Itu perbuatan yang haram. Maka ini tak masuk dalam ikhlas. Kemudian didakwakannya orang bahawa ia. Kemudian didakwakannya orang bahawa ia orang itu menilik kepada suatu yang terlarang menilik. Kerana berfikir pada perbuatan Allah Ta'ala. Aku tengok tilik-tilik benda, aku fikir perbuatan Tuhan. Tak apa benda ni, walaupun haram pun. Bukan, itu tak masuk ikhlas. Itu misal dia tu. Katanya Nabi SAW, innamal a'mal, sesungguhnya segala amal. Adalah perkataan ini, perkataan innamal a'mal ni, muhtamal, ditanggung akan dia kepada beberapa perkara. Hanya sah amalan ada. Hanya sah amalan, diterima akan amalan dan sempurna amalan. Tu mana? Hanya sah amalan. Apa sah amalan? Diterima akan amalan dan sempurna amalan. Yang kata diterima akan amalan tu, itu tafsir bagi Imam Syafi'i. Sempurna amalan tu, itu tafsir bagi Imam Hanafi. Tu. Maka Imam Abu Hanifah mengambil dengan ihtimal yang akhir sekali. Gawat ihtimal akhir, yakni hanya sempurna amalan itu berserta dengan niat. Itu tafsir bagi Imam Abu Hanifah. Dan dikecualikanlah daripada amalan perbuatan itu apa-apa perkara daripada meninggalkan amal. Tu. Apa-apa perkara daripada meninggalkan amal. Apa? Seperti menghilangkan najis. Dan sebagai najis itu tak berhajat kepada niat budak yang tu. Kecuali daripada amalan. Apa amalan? Tafsir.
perbuatan itu. Kecuali daripada amalan perbuatan itu, kecuali apa-apa perkara daripada meninggalkan amal. Apa? Seperti menghilangkan najis. Ni. Menghilangkan najis dan sebagainya sebagai ada najis. Maka perbuatan yang seperti ini tiadalah berkehendak sahnya perbuatan seperti ini ni kepada niat. Maka perbuatan seperti ini apa? Perbuatan menghilangkan najis dan sebagainya. Maka perbuatan seperti ini, perbuatan menghilangkan najis dan sebagainya, tiadalah berkehendak sahnya perbuatan seperti ini kepada niat dan sengaja. Tetapi hendaklah diperbuatnya seorang amalan itu kerana Allah. Kerana Allah. Pasal apa? Supaya beroleh pahala kelak pada hari akhirat. Walaupun dia tu sebagai tidak perlu kepada niat, tapi kita buat itu kerana Allah Ta'ala. Kita menghilangkan najis kerana Allah. Kita membasuh, mencucikan najis kerana Allah. Maka di sini kita menghilangkan, mencucikan najis kerana Allah itulah didapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada akhirat nanti. Ketahuilah, ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, adalah niat itu pada lugah sengaja tu. Adalah niat itu pada lugah, pada lugah Arabiah, pada lugah Arab. Niat tu pada lugah Arab sengaja. Sengaja kita buat, sengaja dengan tidak ada paksa apa, sengaja buat. Tu sengaja niat pada lugah Arab. Dan syarak, dan adalah niat itu pada syarak, iaitu niat pada syarak menyahaja suatu perbuatan, menyahaja membuat suatu perbuatan, serta menyahaja suatu perbuatan serta dilangsungkan memperbuatnya suatu perbuatan sekali, yakni bersama. Jadi kita nak melakukan perbuatan tu, nak melakukan ketika sengaja melakukan perbuatan tadi serta kita membuat. Kalaulah kita sengaja sahaja tapi tidak ada membuat, panggil azam. Cita-cita nak buat tapi tak nak buat, panggil azam. Tapi apabila kita buat serta melangsungkan membuatkan benda tu, itu dikatakan niat. Menyahaja suatu perbuatan serta dilangsungkan memperbuatnya suatu perbuatan sekali, yakni bersama. Hanya diperintahkan niat itu pada amalan. Hanya diperintahkan niat itu pada amalan. Ialah diperintahkan niat pada amalan ni supaya berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam. Adat ni mana kita perbuatan kita sehari-hari. Tu adat, perbuatan kita yang biasa sehari-hari. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita apa, kita pergi masjid, kita belajar, kita apa itu ini. Adat kita macam tu. Kita pergi masjid pergi buat apa? Pasal apa kita pergi masjid? Kita niat pergi kerana menunaikan perintah Allah. Dapat. Kalau kita pergi semata-mata adat orang kita, waktu maghrib kita bersama-sama di masjid, orang tak semayang rumah, maka itu jadi adat. Itu berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam, yang satu rupa. Atau supaya berbeza antara beberapa ibadat yang satu bagai. Ibadat satu bagai. Semayang zuhur 4 rakaat sama 4 rakaat. Semayang 4 rakaat sama 4 rakaat, maka berbezaan dianya ialah dengan niat. Yang 4 rakaat ni kita niat zuhur, 4 rakaat ni kita niat asar, 4 rakaat ni kita niat isyak. Padahal perbuatan tu sama ya. Maka perbezaan dianya di niat. Adapun misal yang pertama itu, misal pertama yakni supaya berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam tu. Itu misal pertama. Ialah misal pertama seperti duduk dalam masjid. Maka duduk itu
Ada kalanya nyo duduk kerana beristirahat, berehat, beristirahat, ambil rehlah. Yakni pada adatnya istirahat dalam masjid. Selalu sudah mayang terik kau rak duk masjid cakap tu cakap ni. Duk istirahat kat dalam masjid tu. Pada adat macam tu. Dan ada kalanya duduk itu kerana beriktikaf. Ini yakni pada agama. Kalau kita semata-mata duduk beristirahat di masjid, itu pada adat. Tapi sebaliknya kita duduk di masjid, kita niat beriktikaf. Aku beriktikaf yang sunat dalam masjid ini. Tak ada apa, boleh pahala lah ke situ tu. Kalau kita semata-mata duduk, tak ada niat apa-apa, tidak jadi ibadat. Jadi adatnya. Itulah tepat niat. Sama juga kita pergi masjid. Selalu kita pergi masjid, subuh kita semayang masjid, zuhur masjid, asar masjid. Kita pergi buat apa? Kita pergi buat apa? Karena adat tempat kita semayang masjid masalah. Kalau kita pergi kerana adat, maka tidak boleh apa-apa. Kalau kita pergi kerana mengikutkan perintah Allah, baru dapat. Baru dapat. Tu. Maka hal yang boleh memperbezakan antara kedua duduk ini ialah niat. Maka keadaan atau kelakuan yang boleh memperbezakan di antara kedua duduk ini, yakni duduk beristirahat dan duduk iktikaf itu apa? Ialah niatnya. Kalau kita tak niat, jadi istirahat. Kalau kita niat, ialah jadi iktikaf. Dan sengaja hati itu. Kepada keterangan ini diisyaratkan oleh Rasulullah dengan sabda Rasulullah ketika ia ditanya orang dari hal seorang lelaki. Kepada keterangan ini, keterangan apa ni? Keterangan misal yang pertama itu, seperti duduk dalam masjid. Kepada keterangan ini, keterangan misal yang pertama ialah seperti duduk dalam masjid. Ila akhirih. Diisyaratkan oleh Rasulullah dengan sabda Rasulullah. Ketika ia Rasulullah ditanya oleh orang. Ditanya dari hal seorang lelaki yang pergi perang, yang pergi berperang. Pergi-pergi itu kerana riak, kerana ada sifat memperlihatkan orang. Atau memegahkan keberanian seorang laki-laki. Nak menunjuk kemegahan, kata dia ni seorang yang berani. Dia pergi perang tu. Tu. Maka pertanyaannya apa? Ni pertanyaan dia. Manakah, ni pertanyaan seorang laki-laki. Manakah di antara seorang laki-laki yang mengikut perbuatan Allah Ta'ala? Manakah di antara seorang lelaki yang mengikut perbuatan Allah Ta'ala? Maka sahut Rasulullah, maka jawab Rasulullah, siapa pergi perang kerana menjunjung perintah Allah, kerana mengikut perintah Allah yang maha tinggi, maka merekalah yang berperang sabilillah. Maka sama kita pergi masjid tadi. Kita kerja agama. Kita buat apa? Untuk orang panggil kita ni orang yang orang apa? Orang baik ke? Ataupun kita kerja agama untuk apa? Tu pentingnya tu. Ni, kalau kita pergi perang kerana menjunjung mengikutkan perintah Allah yang maha tinggi, maka merekalah yang berperang sabilillah. Begitu juga kita pergi masjid. Pergi buat apa masjid? Kenapa kamu pergi masjid? Kerana mengikut perintah Allah. Tu barulah kamu dapat pahala. Pergi buat apa masjid? Kenapa kamu pergi masjid? Kerana beramai-ramai orang kita waktu ni maya masjid. Orang lelaki maya masjid, orang perempuan maya rumah. Kalau kita macam tu tak ada apa-apa kita. Jadi adat ni. Ada pun upama masalah yang kedua, yakni masalah yang kedua ni, niat memperbezakan antara dua ibadat yang serupa.
Itu maksud kedua, yakni niat memperbezakan di antara dua ibadat yang serupa. Ialah niat memperbezakan antara dua ibadat yang serupa ni seperti orang yang memperbuat 4 rakaat semayang pada waktu zuhur. Tu. Maka yang memperbezakannya yang maka perkara. Hazah tu. Maka perkara yang memperbezakannya perkara daripada zuhur dan lain pada zuhur. Apa seperti asar. Iaitu yang memperbezakannya tu niat dan sengaja hati jua. Kerana zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maka tempat perbezaan antara dua ni ialah niat saja. Kalau kita niat zuhur jadi zuhur, niat asar jadi asar. Gitulah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Adalah perkataan ini, perkataan wa innama likulli imri'in ma nawa, menunjukkan atas tiada harus menuntut ganti pada ibadat. Menunjukkan, isyaratkan atas tiada harus, tiada boleh menuntut ganti, yakni minta ganti pada ibadat, dan berwakil pada niatnya, niat ibadat. Dikecualikan, diistisnakan, dikecualikan pada membahagi harta zakat dan memotong kurban. Yang ni istisna. Boleh kita berwakil, boleh kita minta ganti. Maka haruskanlah. Ini tafriq pada kata dikecualikan. Maka haruskanlah padanya, pada membahagi harta zakat dan memotong kurban, berwakil pada niat memotong kurban dan membahagi zakat. Membagi kepada mustahiknya mustahik zakat. Orang yang berhak makan zakat itu mustahik. Orang yang berhak, orang yang memerlu makan zakat. Atas kuasa memperbuatnya seorang sendiri, serta atas pula serta kuasa memperbuatnya seorang sendiri. Orang tu pula serta dia kuasa membuat. Tapi dia wakil kepada orang membahagi zakat boleh. Adapun semayang tak boleh, haji tak boleh, puasa tak boleh. Tu. Dan tiada harus berwakil pada mengerjakan haji kepada lain orang, yakni kepada orang lain, serta kuasanya seorang. Serta kuasanya seorang. Katanya sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka mana siapa adalah hijrah pada Allah dan pada Rasul Allah hingga akhirlah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada barang yang berhijrahlah ia man kepada barang, ada perkara apa saja yang hijrah pada tu, maka boleh yang tu lah. Maka yang ni lah kita pergi haji, pergi buat apa haji? Kita nak pergi tengok Baitullah, boleh tengoklah Baitullah. Kita nak pergi tengok orang ramai, boleh tengoklah orang ramai. Lalu tu kita pergi haji, nawai itu rumah ni kita nak mengerjakan haji supaya dapat haji yang mabrur. Baru Allah Ta'ala simpang diri kita supaya dapat ke haji yang mabrur. Tu. Maka hijrah yang tersebut pada perkataan ini, hijrah yang tersebut terkata ini pada kata faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajar ila, hijrah tu iaitu hijrah yang tersebut pada perkataan ini atas beberapa perkara. Pertama, hijrah sahabat-sahabat Rasulullah daripada Mekah kepada Habasyah. Bila hijrah tu? Ketika sangat keras ancaman, kezaliman dan kejahatan orang-orang kafir terhadap kepada umat Islam. Maka dikata Rasulullah suruh hijrah pergi kepada Habasyah. Maka pergilah mereka melarikan diri dari sana. Dari Mekah.
Dari sana, dari Mekah kepada Najasyi. Siapa Najasyi? Raja Habasyah. Iaitu hijrah sahabat Rasulullah pada Mekah kepada Habasyah ni 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi pesuruh. 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi pesuruh. Tu. Nah, maka Rasulullah diangkat jadi pesuruh umur 43. Diangkat jadi nabi umur 40. 3 tahun diangkatkan jadi pesuruh. Nah, tu. 5 tahun sebelum daripada diangkatkan nabi jadi pesuruh. Itulah dihijrahkan kepada Raja Najasyi. Hijrah macam tu. Maka demikianlah hijrah sahabat Rasulullah dari Mekah dan Habasyah ila akhirih itu. Keterangan hijrah mengikut perkataan Imam Al-Baihaqi. Mengikut Imam Al-Baihaqi macam ni. Imam lain bagi tahu macam lain pula. Dah tengok riwayat-riwayat lah. Kedua, hijrah umat Islam daripada Mekah kepada Madinah. Iaitu hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah 13 tahun. Kemudian daripada Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. 13 tahun. Kemudian daripada Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Tu ke-13 tahun. Kemudian daripada Nabi Muhammad diangkat, dibangkit menjadi Rasul. Maka hijrahlah umat Islam daripada Mekah kepada Madinah. Berkata Ibnul Arabi, wallahu alam. Tentu malam ni kita bagi ulangi yang semalam lah secara cepat-cepat. Walau sini hujan terlalu lebat. Suara macam mana wallahu alam. Sebab tu bagi siapa nak buat berkongsi, beli alat ni bolehlah kita berhubungi kalau Malaysia dengan Ustaz Ra'i. Nah, kalau di sini ada saya masukkan di Facebook tu, ada masuk nama banci Tanakan tu masuk kat situ, lepas tu bos kata sudah masuk, hantar slip kepada saya. Nah, bagi siapa nak berkongsi, beli alat untuk nak Facebook Live ni supaya akan jadi sepenuh sikit, boleh pakai panjang masa. InsyaAllah kita akan dapat pahala bersama-sama. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah hamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.